Balik saja saya dari Sabah, saya terus ceritakan kepada isteri saya mengalami sakit di dada, batuk. Jadi the next day-nya kita pergi ke klinik. Klinik biasa, klinik kecil. Bila doktor tu periksa dada saya, doktor cakap dia tak dapat nak beritahu apa-apa, memandangkan saya beritahu doktor di klinik tu saya sakit yang agak lama. Jadi doktor suruh saya pergi ke tempat ataupun klinik yang ada X-ray. Jadi saya dengan isteri pun balik, dan keesokan harinya kami pergi ke sebuah pusat rawatan Islam besar juga. Di situ ada X-ray. Jadi saya berjumpa dengan doktor. Selepas X-ray saya keluar, doktor tunjukkan X-ray saya di mana paru-paru belah kanan ada seketul bulat besar di bawah paru-paru sebelah kanan saya, sebesar bola hoki, bulat. Jadi saya terus tanya kepada doktor. Doktor tu pun hanya senyum. Beliau kata beliau tak dapat nak beritahu saya ni sakit apa. Jadi beliau suruh saya pergi membuat rawatan yang lebih lanjut, CT scan dan sebagainya. Jadi saya masih tak dapat jawapan. Di hari yang kedua, saya dengan isteri balik semula ke rumah, dan di rumah kita berbincang dengan kedua orang tua saya. Yang saya beritahu di paru-paru, di X-ray paru-paru kanan saya ada ketulan bentuk bulat yang besar seperti bola hoki di belah bawah paru-paru. Jadi saya memberitahu yang hajat saya untuk ke hospital untuk membuat rawatan yang lebih lanjut, CT scan dan pelbagai. Jadi kita decide masa tu ada sebuah hospital swasta di bandar saya di Kajang. Jadi kami pergi, dan kalau tak silap saya tidur di sana 1 atau 2 malam. Saya membuat rawatan di situ juga. Pelbagai dugaan yang saya hadapi ketika untuk membuat CT scan. Saya masuk ke hospital. Lepas tu, kalau tak silap saya dalam hari Jumaat macam tu. Lepas tu pada hari Sabtu tu sepatutnya saya buat CT scan. Di hospital tu CT scan dia rosak. Jadi doktor cakap okeylah, doktor terang kepada saya rosak, mesin tu rosak, sedang dibaiki. Cadangan dia kita pergi ke hospital yang sama tapi di tempat yang lain, iaitu di hospital di Kajang. Jadi saya, kalau tak silap saya hari Sabtu, Sabtu pagi tu saya terus ke Seremban, di hospital yang sama juga. Tapi di sana mesin dia okey lagi, elok lagi. Jadi kita terus ke Seremban untuk buat CT scan. Lepas CT scan balik ke Kajang. Lepas tu doktor ceritakan di sebelah petang, kalau tak silap saya di sebelah petang, doktor ceritakan yang ketulan itu adalah setelah pelbagai test dibuat. Lepas tu di sebelah petang doktor
confirmkan yang saya mengidap kanser paru-paru. Doktor mengklasifikasinya sebagai tahap 4 kerana di paru-paru saya sebenarnya ada kanser tu dah merebak, dah ada seperti dot-dot-dot di tempat-tempat yang lain. Di kanser tu kalau di X-ray tu dia berwarna putih. Jadi nampak juga dot-dot-dot putih di merata paru-paru saya. Jadi pada masa itu memang gelap gelita, saya rasa gelap gelita. Jadi masa tu saya terus tak boleh nak berfikir bila doktor beritahu. Jadi pada masa itu isteri saya pun ada di hospital, ayah saya, ibu saya pun ada. Jadi pada ketika itu memang saya terasa gelap, seperti saya pun tak tahu apa nak buat. Jadi bila saya tanya doktor bagaimana untuk rawatan selanjutnya, doktor memberi cadangan, tapi kosnya agak mahal. Dan kebetulan alhamdulillah ada seorang kawan yang isterinya juga sakit kanser. Masa tu beliau sedang mendapatkan rawatan di Putrajaya, di IKN. Jadi alhamdulillah daripada info itu kami pun dapat. Dan hari, kalau tak silap saya keluar daripada hospital tu hari Ahad. Dan hari Isnin pagi, setelah semua dokumen kita dapat, surat doktor di hospital swasta tu kita dapat. Jadi bila saya keluar hari Ahad, hari Isnin pagi kita ke IKN Putrajaya untuk mendapatkan rawatan. Dan saya memberitahu doktor pada masa itu saya sesak nafas dan sebagainya. Pada awalnya mereka bila dah sampai di IKN ada dugaan lagi ada dokumen yang tak cukup dan sebagainya. Jadi pagi tu saya ingat ramai orang. Jadi dokumen tak cukup, kita pergi lagi ke hospital swasta. Jadi bila kita pergi hospital swasta tu mendapatkan dokumen, petang tu doktor kata boleh datang 1 minggu lagi. Jadi pada masa itulah saya ketika itu di IKN Putrajaya, saya berterima kasih kerana pada masa itu kami merayu. Saya kata saya dah sesak nafas, saya dah tak boleh tahan, boleh tak saya nak dapatkan rawatan di sini. Dan ayah saya juga ada, isteri saya juga ada yang ceritakan benda yang sama kepada doktor dan jururawat di sana. Jadi akhirnya alhamdulillah, sekali lagi selepas pelbagai cabaran, pelbagai dugaan yang saya hadapi, saya dapat juga mendapatkan rawatan. Saya pada hari itu, pada hari Isnin kalau tak silap saya, hari Isnin saya terus diterima masuk. Dan keesokan harinya saya terus dapat rawatan kemoterapi saya yang pertama pada, kalau tak silap saya, 10 hari bulan 2 2015. Dan pada ketika itu sebelum saya di kemo tu juga ada lagi cabarannya. Yang satu lagi cabaran yang saya tak boleh lupa ialah saya dikejar oleh seorang pakcik yang katanya menjual ubat. Pakcik ni dia MLM. Jadi dikejar saya sebenarnya daripada hospital swasta tu. Sebenarnya dikejar saya. Jadi sampai ke IKN Putrajaya pun dikejar saya lagi. Jadi nantilah saya cerita di waktu yang lain. Jadi di situlah bermula saya membuat kemo. Bila pertama kali kemo, selera makan tak ada. Tapi
hari pertama saya kemo tu, sakit saya terus hilang, batuk saya hilang, saya terus boleh bernafas dengan baik. Cumanya badan jadi lemah, saya tak selera makan, saya tak boleh bau. Jadi apa yang saya makan, kalau saya makan nasi akan keluar balik muntah. Jadi rasa tak selesa. Pada ketika itu saya hanya makan buah-buahan saja untuk melangsungkan kemo saya, ubat saya. Jadi sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada doktor dan jururawat di semua tempat di klinik pada awalnya, di pusat rawatan Islam, di hospital swasta di IKN Putrajaya. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih, syukur kepada Tuhan kerana saya dapat rawatan walaupun ada dugaan tersendiri dan mungkin dugaan-dugaan yang kemudian tu nanti saya ceritakan di video yang lain, di waktu yang lain. Tetapi hanya Tuhan saja yang tahu betapa peritnya dugaan dia. Termasuk juga family banyak bertukulumus membantu saya, memberikan saya semangat sebenarnya. Walaupun pada ketika itu apa yang doktor ceritakan kepada saya semua selepas saya dapat tahu yang saya ada kanser, saya seperti tidak boleh berfikir panjang. Jadi orang-orang yang di belakang saya ni, kedua ibu bapa saya, isteri saya, mereka ini yang cari info, cari idea bagaimana nak buat, apa nak buat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada mereka-mereka ini.